Assalamualaikum ya ahlul kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya saudara Luqman, kawan saya juga. Okey. Saya nak bertanya kepada saudara lah, apakah pandangan tuan tentang situasi ataupun pandangan orang-orang Melayu tentang kalau kita sebut pasal kubur je mesti kaitkan dengan benda-benda yang hantu, mistik dan lain-lain. Okey, apakah pandangan anda? Okey, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Berkaitan pandangan orang Melayu kepada kubur, dipandang enteng sebab jika dikaitkan dengan kubur je maka dikaitkan dengan mistik. Okey, pada pendapat saya sebenarnya, dia bukan pendapat saya lah, tapi sebenarnya apa yang telah dikatakan oleh ulama, apa yang ulama telah bersepakat, apa yang telah Nabi sabdakan. Okey, macam kita tahu, kita mati je maka yang akan ada hanyalah roh kita. Terpisah dari jasad maka hanyalah roh. Roh memang ada, maka roh-roh yang berada di dalam yang telah dikuburkan tetap akan mendengar. Contoh kita datang sekarang ni, setiap telapak kaki kita maka akan mereka dengar. Akan mereka dengar. Sebab itu adalah antara hubungan mereka. Maka sebenarnya pendengaran mereka lagi tajam, lagi luas daripada kita. Kalau dekat kubur lah. Jadi dikaitkan semula dengan soalan tadi. Okey, dia macam ni. Kalau berkaitan perkara-perkara mistik, kita nak kaitkan dengan kubur. Okay, kita kena tahu roh adalah satu yang tak berjasad. Roh adalah satu perkara yang tak berjasad. Jadi bila tak berjasad, kita tak nampak pun dia kat mana. Okey. Jadi jika yang macam saya tahu, kalau kita berada di kawasan kubur, kalau kita berdekatan dengan kubur, kalau kita ada rasa meremang ke apa ke, itu adalah roh. Ataupun kita rasa benda dari belakang, roh, itu roh. Tapi kalau bentuk-bentuk yang menakutkan, ataupun kita macam kita nampak contoh cerita hantu, cerita pocong, ataupun semua cerita-cerita yang menakutkan, itu cumalah gangguan daripada syaitan ataupun jin kafir yang menyerupai sesuatu yang menakutkan untuk membuatkan kita takut kepada mereka, bukan kepada Allah. Okey. Ada juga orang yang mengatakan bahawa mereka pernah mendengar kadang-kadang bunyi-bunyi suara minta tolong daripada dalam kubur. Adakah itu betul ataupun hanya hayalan semata-mata? Okey, berdasarkan apa yang pernah saya dengar daripada salah satu ceramah Ustaz Azhar Idrus, beliau mengatakan kalau yang berbunyi itu sebenarnya adalah roh. Roh manusia yang tak diterima oleh langit. Okey, diceritakan kalau manusia, orang mukmin ni mati, meninggal dunia, maka roh mereka akan diletakkan dalam satu burung warna hijau di syurga, dalam kawasan syurga. Wallahu alam lah burung sejauh mana. Okey, jadi di mana pula roh orang yang tak diterima oleh langit? Maka Ustaz Azhar Idrus cakap ada satu hadis disebutkan roh mereka ada tak diterima dan masih duduk di muka bumi. Dan itu yang kadang kita dengar kalau orang kafir, contohnya roh orang kafir ataupun roh orang Islam yang tak diterima oleh langit lah, alam amalan mereka semua tu. Jadi mereka itulah yang akan membuat bunyi menangis apa semua. Jadi jangan takut, jangan kata orang tu, jangan terlalu melayan. Dia sebab itu cuma hanyalah satu boleh kita katakan satu gangguan dari mereka saja. Jadi kalau ada sebarang betul-betul gangguan, jelmaan-jelmaan tu, yakinlah itu hanyalah jin dan syaitan semata-mata. Betul. Okay.
Oleh itu, kita untuk persiapan sebelum mati ni, apakah pesanan Tuan kepada semua supaya kita lebih bersedia lah untuk menghadapi kematian, insyaAllah. Pesanan sikit. Okey. Macam kita tahu untuk kematian. Kematian tak kira masa, tak kira tempat ataupun tak kira lah keadaannya. Itu adalah kematian. Okey, jadi persediaan sebelum kematian tu apa? Persediaan sebelum kematian adalah macam yang diceritakan, kalau seseorang umat manusia tu mati, dia akan ikut apa amalan dia ketika hidup. Kematiannya adalah amalan dia ketika hidup. Maka contoh kita nak hidup kita, kita nak mati kita tu dalam keadaan baik, maka berbuat baiklah sepanjang masa. Kita jangan nak terdetik nak buat jahat tu berterusan, sebab kita rasa mati kita panjang lagi. Tak, mati kita tu bila masa. Jadi kita cuba istiqamah buat kebaikan dengan menyangkakan esok mungkin kematian kita. Siapa tahu, wallahu alam, kalau kita ni mati dalam keadaan kita cuba membuat kebaikan, insya-Allah. Okey, kepada semua yang menonton, marilah kita bersama-sama mengambil tiba. Segala kematian yang berlaku semua adalah rahsia Allah, di mana kita meninggal dan masa-masanya hanya Allah yang Maha mengetahui. Sekian sahaja daripada kami berdua. Okey, terima kasih kerana menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam.